kan Xiangling? Okey. So selamat petang Okey. kepada pensyarah. Yap, So ya masih okey. Sekarang okey. Sekarang baru okey. okey, thank you. Thank you rakan saya yang tolong tekan butang rekod. Okey, so selamat petang kepada pensyarah dan nama saya Law. So saya akan menjemputlah serakan sekolah saya yang bernama Cik Teo Wan Ling terhadap isu kesatuan guru dan disiplin sikit yang dihadapi oleh guru di kawasan sekolah. Okey, so apa yang saya faham, kesatuan sebagai guru macam budi pekerti lah yang sudah macam integriti yang terhadap seorang guru yang kena dipatuhi. So sebagai modal insan juga mereka akan mempaparkan itu moral yang sepatutnya yang ditunjuk kepada pelajar. So hari ini saya akan menjemput Cik Teo memberi pandangan terhadap isu ini. So Cik Teo telah mempunyai pengalaman mengajar 7 tahun dan jawatan dia di sekolah sekarang adalah sebagai pegawai pendidikan perkhidmatan yang DG 41 dan dia juga sebagai seorang guru ICT dan penyelaras pelestari. Okey, so saya menjemput Cik Teo dan saya akan start dengan soalan satu. Okey, so saya akan menjalankan satu temu bual yang sangat ringkas lah. So akan merekodkan dia punya pandangan. So selamat datang Cik Teo. Okey, so Selamat sejahtera. soalan ya, selamat sejahtera. So soalan yang nombor satu, saya nak tanya Cik Teo sebagai pendidik atau modal insan di sekolah, apakah cara anda untuk mengekalkan budi pekerti diri pada setiap masa terutama di kawasan sekolah? Okey, baik saudara Law. Okey, sebagai seorang guru yang berpengalaman yang semasa bergaul dengan pihak yang berlainan seperti murid, rakan sejawat, pihak pentadbiran, ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Pada pandangan saya, budi pekerti diri bagi seseorang pendidik boleh dibahagikan kepada 3 aspek yang utama, iaitu pakaian, tingkah laku dan juga bahasa. Okay, semasa di sekolah, guru haruslah berpakaian sopan dan bersesuaian dengan etika berpakaian pencabar awam. Terutamanya bagi guru perempuan lah. Saya rasa kita perlu memerhatikan macam panjang skirt ke, tidak terlalu pendek. Selain itu, pemilihan kasut yang bersesuaian dengan aktiviti sekolah yang dijalankan. Contohnya saya pun pernah tengok ada cikgu yang pakai kasut tumit tinggi semasa mengajar anak murid PJ di Padang. Okay, so saya rasa semasa kita membuat sesuatu perkara atau aktiviti di sekolah, perlulah memerhatikan pakaian sendiri. Okay, bagi aspek kedua pula, tingkah laku guru merujuk kepada tata cara bertindak atau gerak-geri guru ketika menghadapi sesuatu dalam situasi tertentu. So, semasa bergaul dengan ibu bapa, guru perlulah berfikir terlebih dahulu tindakan yang harus diambil semasa berlaku kes bergaduhan antara murid. Contohnya lah, okay, bagaimana seseorang guru mengambil tindakan atas kesalahan murid. Okay, yang last itu bagi aspek bahasa, okay, jelas kepada kita bahawa cara berkomunikasi amat penting bagi individu dengan individu. So, guru tidak dapat bertutur dengan sopan santun, mungkin akan dianggap mungkin cikgu ni sombong ke ataupun tidak beradab ke. So, saya rasa sebagai cikgu perlu menjaga imej sendirilah. Okay, yang ini adalah pandangan saya tentang budi pekerti mulia, budi pekerti diri tentang seseorang guru. Saudara Long. Okey, terima kasih Cik Teo. So, apa yang saya boleh faham dari Cik Teo, dia katakan kita mestilah
mematuhi apa peraturan yang ditetapkan oleh sekolah seperti kod etika pakaian dengan kod etika yang perlu dipatuhi pada setiap masa lah. So seterusnya kita akan menjalankan soalan yang kedua. So apa yang saya faham sebab kerja-kerja sekolah memang sangat berat kepada seorang guru. So kadang-kadang kan guru akan tak tak dapat untuk kontrol dia punya emosi terhadap pelajar ke terhadap barisan pentadbiran sebab kerja memang berat sangat. So apa-apa langkah yang boleh atau tindakan yang diambil oleh Cik Teo semasa perkara yang akan menaikkan angin dari segi pengurusan atau pengajaran semasa di sekolah. Apakah tindakan segera anda untuk menurunkan naik angin ni? Okay. Bagi saya lah, kalau berlaku sesuatu yang akan buat saya marah ke ataupun naik angin ke, terlebih dahulu saya akan bertenang dulu. Saya akan cuba tarik nafas dan bersabar, dan bagi saya kerana sesuatu perkara dia berlaku, mungkin kita akan lebih tidak dapat berfikir dengan lebih baik. So mungkin akan menyebabkan sesuatu yang lagi teruk ataupun semakin rumit perkara itu berlaku lah. So biasanya saya akan mengambil sedikit masa untuk bertenang dan kembali semula ke tempat bekerja ataupun bilik belajar tu. So bagi saya tindakan ini dapat memberikan kita masa untuk berfikir dengan betul-betul dan mendalam untuk mengenal pasti sesuatu masalah dan puncanya mengapa perkara ini berlaku. So selepas saya bertenang, saya akan cuba cari individu yang berkenaan. Katakan kalau murid buat bising dalam kelas ataupun rakan sejawat yang mungkin berlaku sesuatu salah faham, saya akan cari individu tersebutlah untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. So bagi saya, sesuatu masalah ataupun saya katakan disaster sudah berlaku, tak akan kita boleh kembalikan masa kan. So mengapa kita tak gunakan masa itu untuk menyelesaikan masalah? Mengapa nak guna masa itu untuk buat marah ke? Okay. So bagi saya sabar adalah sesuatu yang perlu ada pada setiap cikgu lah. Okay. Sudah, Cik Teo? Okay. Sudah. So apa yang saya faham dari pandangan Cik Teo juga dia akan cuba untuk bertenang dulu semasa berlaku perkara-perkara yang naik angin. So ini sangat penting lah untuk kepada seorang guru sebab dalam situasi yang sangat di sekolah ini memang banyak kerja ke banyak stres akan tertekan kepada seorang guru. Tapi Cik Teo cara dia akan bertenang dan tarik nafas dulu untuk menyelesaikanlah emosi yang semasa itu. Okay, so saya rasa ini pun salah satu cara yang sangat baik kepada guru untuk mengelakkan naik angin. Okay, so saya akan teruskan dengan soalan yang nombor 3. So yang nombor 3 ini agak sensitif, tapi isu ni memang sudah agak berlaku di kawasan sekolah dan banyak kes ini berlaku dan tiada bantuan yang boleh diperolehi oleh dalam kalangan murid ke dalam kalangan ibu bapa sebab semasa kes gangguan seksual ini berlaku memang mereka tak tahu ke tak biasa dengan isu ini. So mereka tak tahu macam mana mereka boleh dapatkan bantuan dari pihak sekolah. So apakah pandangan daripada Cik Teo terhadap isu gangguan seksual ini? Okay, baik. Actually
di sekolah selalu orang katalah sekolah sebagai tempat yang paling selamat untuk anak-anak kita. Tetapi kadang-kadang situasi bukan begitu. Sekolah pun akan jadi bahaya kadang untuk anak-anak murid kita apabila berlaku sesuatu yang tidak diingini lah, macam kita katakan gangguan seksual. Okay. Saya rasa jika betul-betul anak kita menghadapi masalah gangguan seksual di sekolah, sama ada antara murid ke ataupun antara murid dengan guru, yang perkara ini adalah sesuatu yang sangat serius yang haruslah dipandang betul-betul dipandang serius kepada semua orang, daripada semua orang. So dalam perkara ini actually KPM Kementerian Pendidikan Malaysia dia ada satu set SOP yang sangat lengkap untuk menguruskan kes gangguan seksual yang berlaku di sekolah. Okay. Antaranya individu yang terlibat dalam pengurusan kes gangguan seksual ini seperti pegawai PPD, GPKM, guru besar, guru bimbingan dan kaunseling, dan juga guru kelas ataupun guru-guru yang berkenaan dengan kes ini. Mereka akan duduk sama-sama untuk membincang, okay, dan buka falah untuk menyiasatkan apakah punca yang berlaku isu ini di sekolah dan siapakah yang menjadikan sesuatu ini berlaku. So di bawah KPM sudah ada satu set SOP yang amat lengkap dan ada satu proses aliran yang perlu diatur oleh setiap sekolah semasa mereka mereka nak ambil tindakan atas kes ini. Dan salah satu pendekatan pemulihan mangsa yang berpusatkan murid adalah yang dicadangkan oleh KPM, iaitu Child Center Approach. Maksudnya mengutamakan kebajikan murid ataupun mengutamakan kebajikan mangsa berkenaan. Yang sini kita tengoklah, katakan guru, terutamanya guru kaunseling ataupun guru-guru sokongan, ataupun guru yang murid itu boleh percaya, mereka akan memberikan bimbingan kepada murid berkenaan supaya mereka tidak akan menjadikan kes ini ataupun pengalaman ini sesuatu stres ataupun tekanan dalam hidup mereka. So saya rasa guru bimbingan dan kaunseling memainkan peranan yang sangat penting dalam menguruskan kes gangguan seksual ini. Okay? Dan pada masa yang sama, jika sekolah tidak dapat menangani masalah ini, mereka boleh rujuk kepada guru, doktor pakar. Saya katakan boleh hantar murid itu untuk jumpa pakar yang boleh berikan counseling yang betul-betul boleh tolong mereka. So saya rasa kalau ibu bapa ataupun murid berlaku sesuatu yang tidak diingini, mereka boleh cari bantuan daripada pihak sekolah, KPM ataupun doktor pakar yang boleh membantu mereka lah. So saya rasa jika berlaku sesuatu perkara ini, terdapat individu yang boleh tolong anak murid kita lah. Okay. So terima kasih Cik Teo terhadap soalan yang nombor ketiga ini. So apa yang saya faham daripada pandangan Cik Teo, so kita boleh tahulah memang pihak sekolah akan menyediakan perkhidmatan ini kaunseling dengan pembimbing untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah seperti isu gangguan seksual lah. Tapi dalam kalangan pihak sekolah pun kita kena maksud Cik Teo mungkin pihak sekolah mungkin kena membina satu image yang boleh dipercayai oleh pelajar sebab dia akan
baru dia akan mengeluarkan isu ini bagi tahu pihak sekolah. So kita baru boleh ambil tindakan terhadap isu gangguan seksual ini. Okey. So itu yang apa saya faham. So last sekali sebagai guru, so macam mana Cik Teo untuk fahamlah terhadap bagaimanakah anda atau yang apa yang kamu faham sebab dalam pihak sekolah kan kita akan menguruskan banyak wang in and out, debit and credit untuk menguruskan aktiviti sekolah ke expenses sekolah ke banyak. So dalam kes ini kita pun pernah dengar salah guna kuasa lah terutama dalam pengurusan wang. So apa pandangan Cik Teo terhadap isu ini? Okey, baik saudara Law. Okey, bagi saya pengurusan kewangan sangat penting kepada setiap sekolah. So, jika gagal mengurus kewangan sekolah akan menyebabkan isu rasuah berlaku. Oleh itu, seseorang pembimbing sekolah seperti guru besar ataupun pengketua, mereka perlulah menjalankan amanah mereka sebagai seorang pembimbing di sekolah. So, untuk mengelakkan kes penyalahgunaan kuasa terutamanya dalam menguruskan wang sekolah. Saya rasa seseorang guru besar perlulah menyemak setiap kemasukan ataupun pengeluaran wang bagi akaun sekolah. Sama juga jika berlaku pada cikgu, cikgu perlulah catat setiap duit yang dia terima daripada murid ke ataupun ibu bapa supaya sesuatu black and white boleh ditunjukkan jika di query oleh seseorang lah. So at least kita ada bukti ataupun bukti terima ke ataupun bukti yang kita pernah catat tentang pembelajaran wang ini ataupun pengeluaran wang ini. So saya rasa pencatatan black and white sangat penting. Selain itu, saya rasa guru besar ataupun seorang pendidik lah, perlulah semak buku tunai dari semasa ke semasa. Katakan cikgu ada buku catatan yang khasnya untuk catat setiap pembelajaran wang di kelas ke ataupun yuran yang dia kutip. Dia ada satu senarai ataupun ada satu buku catatan yang boleh dirujukkan. Bukan sampailah sudah berlaku sesuatu yang buruk lah ataupun sampai masa penauditan barulah nak semak kewangan sekolah. Saya rasa pada masa itu sudah sangat lewat lah. Kerana actually kalau kita ikut slogan KPM, setiap ringgit yang diperbelanjakan oleh kerajaan kita perlulah digunakan pada anak murid kita. So setiap ringgit yang pembelajaran itu perlu ada manfaat dia yang akan dibawa kepada anak murid ataupun sekolah. So saya rasa guru besar perlu membaca teliti setiap dokumen yang dia akan turunkan tanda tangan. Bukan sahaja katakan Gerani hantarkan dokumen kepada dia sign saja. Ini adalah sesuatu perkara yang akan menjadi masalah kepada guru besar sendiri. Jika dia tak mengambil berat ataupun dia rasa dia hantar apa saya sign saja. Nanti dia katakanlah kalau dia kena tipu ataupun Gerani atau seseorang akan nak mengambil kesempatan ini untuk mengambil wang sekolah ke. So saya rasa guru besar perlu perhatian yang setiap dokumen dia akan tanda tangani itu dia sudah baca teliti supaya tidak terlepas pandanglah sesuatu pembelajaran yang akan dikeluarkan oleh akaun atau Gerani. Selain itu saya rasa guru besar juga perlu pastikan sekolah menggunakan duit yang yang diberikan oleh kerajaan, belikan barang-barang yang betul ataupun belikan barang yang nilainya
yang sepatutnya di pasaran, bukannya belikan sesuatu ABM, alat bantu mengajar yang harganya lebih mahal berkali ganda daripada pasaran. So saya rasa dalam itu ada sedikit isu kewangan. So saya rasa semasa bilik ABM yang dibelikan setiap tahun, bukan sahaja ketua panitia, guru besar, GPK, pentadbiran, setiap pihak juga perlu memerhatikan adakah pembelajaran wang itu ataupun pembelajaran duit itu betul-betul digunakan dengan baik untuk kebaikan ataupun kebajikan murid atau sekolah. Okay, itulah pandangan saya lah. So saya pun faham apa yang dikata oleh Cik Teo. So saya buat sikit summarize untuk temu bual hari inilah. So apa yang tadi Cik Teo kata. Okay, apa yang tadi Cik Teo kata pun betul juga sebab buku catatan tu sangat penting untuk mengelakkanlah lepas pandang sebab buku catatan akan mencatatkan apa setiap urusan kewangan in and out. So kita boleh refer balik, rujuk balik kepada siapa yang mengambil duit ini untuk tujuan buat apa. So itu yang saya faham terhadap pandangan kepada isu kewangan dalam kalangan sekolah. So dalam kesimpulan saya pun summarize apa yang saya nak sampaikan hari ini. Kesimpulan yang hari ini saya rasa kesatuan guru ini memang penting. Lepas tu saya rasa etika yang perlu dipatuhi mestilah setiap guru kena refer lah, rujuk balik apa yang ditetapkan oleh peraturan ataupun KPM ataupun sekolah, kita mesti mematuhilah. So sebagai guru yang profesional, so kita perlu memartabatkan lagi lah kita punya peranan dalam pendidikan di Malaysia ini dan jangan menjejaskan imej guru di profession pengguruan lah. Namun masyarakat seharusnya bijak menilai tapi bahawa tidak semua guru mempunyai sikap yang sama. Okay, so itu yang apa saya nak sampaikan pada hari ini. So terima kasih Cik Teo dan akan saya untuk merekodkan temu bual ini. So, terima kasih. Sama-sama. Boleh stop recording.